Okay, so last week kita belajar daya tarikan graviti. So hari ni kita nak belajar pecotan graviti. Okay. Sebelum tu cikgu nak tanya, daya tarikan graviti bumi berapa? Berapa kelas? Ada ke kat depan tu? Daya tarikan graviti bumi berapa? Untuk objek yang 1 kg, kan untuk 1 kg, yang berapa daya tarikan graviti bumi? Berapa nilai dia? Tak tahu 9.1. 9.81 kan. Okey, daya tarikan graviti bumi 9.81 Newton kg negatif 1. Okey. Maksudnya untuk 1 kg objek, okey, untuk objek yang 1 kg dia tarik 9.81 Newton. Itu untuk kalau 1 kg jisim 1 kg, kalau jisim 50 kg ke 100 kg ke lagi banyaklah dia punya daya tarikan graviti dia. Okey, tu daya tarikan graviti bumi. Kalau pecutan graviti, nilai dia sama juga, okey? Nilai dia sama juga iaitu 9.81. Tapi unit dia apa ni kalau pecutan? Meter saat negatif 2, okey? Meter saat negatif 2 tu pecutan graviti. Okey. Jadi ada formula nak kira pecutan graviti ni. Okey, formula dia. Sekejap Formula nak kira pecutan graviti. Dia kalau pakai PDF dia slow kan dia punya ni. Dia punya movement dia slow. Okey, formula nak kira pecutan graviti. G, okey, pecutan graviti G sama dengan G besar G besar tu apa? Pemalar kegravitian semesta. M besar tu jisim planet. Bukan jisim bumi ke jisim mana-mana planet lah. Kita boleh kira pecutan graviti dia. Lepas tu per dengan R kuasa 2. R tu radius. Jejari, okey. So itulah formula dia. Jadi kamu salinlah kat handout kan. So G tu adalah pecutan graviti. Lepas tu G besar tu pemalar kegravitian semesta. Pemalar kegravitian semesta. Dia punya pemalar dia. Siapa ingat berapa nilai pemalar kegravitian semesta? Dia sebenarnya tak payah hafal, dalam soalan dia akan bagi. Tapi siapa ingat? Respon. Berapa 6.67. Ya, 6.67. Okey, 6.67 darat 10 negatif 11. Okey, Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okey, yang R besar tu adalah radius jejari planet. Okey, jejari planet. Unit pakai meter lah, okey. Unit dia pakai meter. Pakai unit SI, Standard International. Okey, nanti pecutan graviti ni kamu akan dapat unit dia meter saat negatif 2. Okey. So dekat bumi kita, ni bumi lah kan. Ni bumi kita. Bumi kita kan dia bukanlah macam bentuk sfera Bumi bentuk sfera, tapi dia tak adalah macam sfera yang betul-betul perfect sfera sebab jejari, kalau kamu perasan, jejari ke atas ni pendek berbanding dengan jejari yang melintang ya. Nampak tak beza dia?
Nampak ke? Nampak Ustazah. Nampak. Nampak. Okey, kalau yang jejari yang ke atas ni ataupun jejari yang ke bawah ni, ini bahagian apa ni? Ini bahagian kutub utara yang atas ni kutub utara, bawah ni kutub selatan. So kalau pencutan graviti dekat kutub di kutub utara ataupun di kutub selatan, dia lain sikit dengan pencutan graviti di apa ni? Di bahagian khatulistiwa. Okey, kalau yang bahagian yang melintang ni kita panggil garisan khatulistiwa. Macam Malaysia terletak di mana? Di garisan khatulistiwa. Okey. So pencutan graviti di kutub utara selatan ni dia berbezalah dengan pencutan graviti di sepanjang khatulistiwa ni. Okey, di sepanjang khatulistiwa ni. Tapi tak adalah beza sangat pun. Okey. Dia sikit-sikit je beza dia. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini formula ni, okey, kita tengok apa hubungan antara pencutan graviti dengan radius ni, dengan jejari ni? Berkadar langsung ke berkadar songsang? Respon. Songsang. Songsang. Ya, berkadar songsang. Kalau radius jejari planet, jejari bumi ni rendah, so pencutan graviti dia apa, tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi pencutan graviti dia tinggi. So dekat sini dalam bumi kita ni kita tahu ada bahagian radius yang jejari dia kecil, okey, pendek. Di bahagian ni lah kat kutub utara ni kan. Ataupun di kutub selatan ni. Okey, jadi pencutan graviti di kutub utara dengan pencutan graviti di selatan ni dia tinggi, okey. Dia tinggi sebab jejari dia pendek, so pencutan graviti dia tinggi. Kalaulah pencutan graviti bumi berapa? Kita tahu 9.81 kan. Mungkin di kutub utara dan kutub selatan dia macam 9.8 9.89 ke, tinggi macam tu je, bukannya tinggi sangat pun beza sikit 9.89 macam tu. Okey, tu kalau kutub utara dengan kutub selatan Okey, next kalau di bahagian khatulistiwa pula. Macam negara Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Okey, macam ni kan, ni radius pole. Pole ni kutub lah kutub utara, kutub selatan. Kalau ni E, korang nampak ke ni E? E tu khatulistiwa. E apa E? Equator kan? Equator. Khatulistiwa, okey. Okey, so kalau di bahagian khatulistiwa, pencutan graviti dia, tengok. Contohlah Malaysia berada di mana? Malaysia berada di sini kan, contoh. Okey, tengok jejari dia. Jejari dia besar. So kalau jejari dia besar, pencutan graviti dia tinggi ke rendah? Tengok formula ni. Kalau jejari dia rendah pula, sorry. Kalau jejari dia besar. Cikgu tak rekod ke? Dah. Okey, kalau jejari dia besar, pencutan graviti dia apa? Rendah. Rendah. Pencutan graviti dia rendah. Okey, kejap Okey, so kalau radius dia besar, pencutan graviti dia rendah. Okey, tak adalah rendah sangat. Macam mungkin kat Malaysia 9.81 lah. Okey, bahagian 9.81. Tadi kalau kutub utara mungkin 9.89. Kalau dekat Malaysia 9.81 sebab dia terletak di garisan khatulistiwa. So ni bahagian khatulistiwa lah. Faham? Macam tu je. Jadi Faham Ustazah. faham. So conclusion apa? Kesimpulannya, kalau di garisan khatulistiwa iaitu bahagian apa? Equator. Equator ni dia punya pencutan graviti dia apa? Pencutan graviti dia tinggi ke rendah? Rendah. Okey, pencutan graviti dia rendah. Okey. Sebab jejari dia besar. Okey, jejari dia besar. Itulah kesimpulannya. Kalau bahagian ni di bahagian kutub bumi, kutub utara kan, kutub selatan.
untuk bumi. Percutan graviti dia tinggi, okey. Percutan graviti dia tinggi sebab jejavi dia kecil. Okey, sebab jejavi dia kecil. Tu je lah. Tapi tak adalah jauh sangat ni beza dia, okey. Tak beza sangat pun. Okey, tu je nak cakap. Okey, next. Percutan graviti ni pula dengan attitude. Attitude. Apa ni? Attitude tu apa? Height. Ketinggian. Okey, ketinggian. Dia kata kat sini semakin bertambah attitude, semakin berkurang percutan graviti, okey, semakin berkurang percutan graviti. Okey, maksudnya kan contohnya kalau kita ada dekat permukaan bumi, kita ada di sini. Contoh, so percutan graviti 9 ni apa ni? Contohnya sekejap Okeylah, cikgu buat kat sini lah Contohnya kat sini. Okey, di permukaan bumi ni kan. So percutan graviti dia 9.81. Ataupun di sini ke kan. Okey, 9.81. Lepas tu kalau makin tinggi ketinggian dia, kalau objek tu berada di atas ketinggian, so percutan graviti dia berkurang, okey. Mungkin berapa? 7.6 ke. Makin tinggi makin kurang, makin ke angkasa makin kuranglah dia punya percutan graviti. Macam tu lah. Tu kalau kamu ada kat sini, kalau kamu ada di sini, okey, kalau kat permukaan bumi percutan graviti 9.81. Kalau ketinggian dia, kalau objek tu berada dia jauh kat sini, jadi dia punya percutan graviti dia berkurang, okey. Makin jauh kan, makin ke angkasa. Faham ni? Faham. Okey. Next apa lagi? Itu kalau attitude kan, ketinggian. Okey, next kedalaman pula. Percutan graviti, perubahan percutan graviti dengan kedalaman. Okey. Yang ni. Okey, kejap Ni kamu tengok ni je lah jadual ni. Sekejap. Cikgu explain kat sini sekejap. PDM susah nak padam lah. Okey. Sekarang kita tengok permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi, contohnya kamu berada di permukaan bumi kan. Okey, percutan graviti dia kira 9.81. Okey. Kalau makin jauh daripada bumi, makin ke langit macam tu kan. Ke angkasa macam tu, percutan graviti dia makin kurang. Okey, mungkin 8.81. Dia makin kurang lah. Okey, makin ke atas makin kurang. Daripada permukaan bumi ke atas makin kurang. Tapi kalau daripada permukaan bumi ke bawah, ni kan pusat dia. Ni pusat. Yang ni kita panggil apa? Bawah permukaan bumi kan. Bawah permukaan bumi. Okey, kalau bawah permukaan bumi, tadi kalau permukaan bumi 9.81, tapi kalau bawah dia okey. Dia jadilah macam kalau bawah contohnya sekejap je tengah fikir. Tengok pada jadual ni. Okey, kalau kat bumi 9.81, makin tinggi makin kurang. Yang ni. Okey. Okey, kalau lah ni pusat bumi, so percutan graviti dia kalau kat kawasan bawah bumi yang dekat sini kan, contohnya kat sini. Percutan graviti dia 2.81 contoh. Makin lama makin naik 4.81. And then 5.81. Lepas tu 6.81 sampai permukaan bumi, betul-betul permukaan bumi, percutan graviti dia 9.81. And then naik ke langit,
naik ke angkasa makin kurang percutan graviti dia 8.81. Naik lagi ke angkasa 7.61. Faham tak? Faham tak macam mana percutan graviti ni berubah dengan kedalaman? Faham kan? Makin dekat dengan Faham. faham Okey, makin dekat dengan pusat graviti bumi, percutan graviti dia rendah 2.81. Okey. Kalau makin dekat dengan pusat bumi dia, percutan graviti dia rendah 2.81. And then naik sikit 4.81. Naik sikit 5.81 sampai kat betul-betul permukaan bumi, barulah percutan graviti tu 9.81. And then kalau naik ke langit makin rendah 8.81, naik ke angkasa 7.61. Macam itulah konsep dia. Okey, so kamu boleh tengoklah jadual ni. Ni jadual dia. Kan kalau berada pada pusat bumi, percutan graviti dia rendah, makin lama makin naik sampailah jadi 9.81. Itu maksudnya berada di bumi, okey, di permukaan bumi. And then daripada permukaan bumi tu naik ke langit, naik ke angkasa, makin lama makin rendah percutan graviti. Okey, itulah perbezaan dia. Okey, next. Apa lagi? Okey, kita boleh kira percutan graviti di semua planet bukan setakat bumi. Bumi kamu tahulah percutan graviti dia 9.81 kan. Kita boleh kira juga di planet-planet yang lain, okey. Utarit, Zura, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun. Okey, tengok percutan graviti mana yang paling tinggi. Planet mana yang paling tinggi percutan graviti dia? Utarit. Utarit Utarit 3.72 tu paling rendah. Paling mari. Mushtari. Paling tinggi. Misteri. Mushtari sekejap tengok kalau PDF dia susah nak padam. Okey, Mushtari percutan graviti dia 25.94. Tinggi. Okey, macam mana dia orang boleh kira ni percutan graviti ni? Pakai formula yang tadilah. Apa formula tadi? G sama dengan percutan formula kegravitian semesta darab dengan jisim planet bahagi dengan radius. Dia cari kuasa 2. Dia pakai formula ni. Okey, cuba kira percutan graviti di Mushtari. Okey, so ni percutan graviti sama dengan formula kegravitian semesta berapa? 6.67 darab 10 negatif 11. Betul ke? Okey. Apa unit dia ni? Unit dia mana ke unit dia? Oh, Newton meter 2. kg negatif 2. Ni unit ni tak nak letak pun tak apa Yang penting akhir tu tahu unit dia. Lepas tu jisim planet berapa? Tu bukan jisim. Mana jisim planet? 1.90. 1.90 darab 10 27 kg. Okey. Lepas tu bahagi dengan jejari planet 6.99 darab 10 kuasa 7 meter tapi dia kuasa 2. Okey, cuba kamu kira dapat tak 25.94? Dapat ke tidak? Kamu akan dapat berapa? 6.67 eksponen negatif 11 darab 1.90 eksponen 27. Lepas tu bahagi 6.99 eksponen 7 tutup bracket kuasa 2. Dapat tak nilai 25.94? Dapat. Dapat Okey, so kita tengok double check dia punya unit dia. Okey, so tadi unit dia okey, kalau meter kuasa 2 ni dia dah jadi meter kuasa 2 lah kan. Okey, dia dah jadi meter kuasa 2 kat sini. Sekejap cikgu buat unit ni sekejap. Okey, mula-mula unit dia apa? Newton meter 2 kg negatif 2. Lepas tu yang ni kg
per dengan ni meter kuasa 2, so jadi meter kuasa 2. Okey, kita boleh potong meter kuasa 2, meter kuasa 2 boleh potong. Lepas tu yang ni kg negatif 2 dengan kg 1 jadi apa ni? KG -1. Kg negatif 2 darab dengan kg 1 dia akan jadi kg negatif 2 tambah 1 negatif 1. Dia akan jadi kg negatif 1. Lepas tu dah settle yang itu. So nanti yang ni tinggal Newton. Newton kg negatif 1. Okay. So dia jawapannya 25.94. Unit dia Newton kg negatif 1 ataupun kalau tak nak buat Newton kg negatif 1, kita boleh buat apa? Kan pecutan kan? Pecutan F sama dengan MA kan? A sama dengan A tu acceleration, A pecutan, A sama dengan F per M. Kenapa boleh dapat Newton kg negatif 1 ni? Sebab ni lah, sebab A sama dengan F per M. So F tu apa? F tu Newton, M tu jisim kg. Tu yang terjadi Newton kg negatif 1. Tu yang Newton kg negatif 1. Ataupun tak payah bagi Newton kg negatif 1. Kamu tahu kan A ni pecutan. So pecutan kan unit dia apa? Meter saat negatif 2, betul tak? Kan? Betul. So kamu bagi je unit 25.94 meter saat negatif 2. Pecutan memang pakai meter saat negatif 2 kan. Dia tak pakai Newton, unit Newton kg negatif 1 ni. Okey. Tapi kalau kamu terbagi Newton kg negatif 1 pun boleh jawapan diterima juga. Sama-sama je. Faham ke? Faham. Okey. So itulah cara nak kira jisim kira apa? Pecutan graviti untuk setiap planet. Okey, settle Mustafi. Okey, next kita pergi ni lah. Okay, ni dia kata rajah 3.11 menunjukkan berat seseorang tersebut di dalam bulan dan juga planet-planet dalam sistem suria. Okey, berat seseorang. Macam apa formula nak kira berat? Apa formula nak kira berat? Berat apa? W, weight sama dengan apa? W sama dengan apa? Tak ingat dah. Nak kira berat macam mana? Kamu akan darab dengan daya tarikan graviti kan? Jisim darab dengan daya tarikan graviti, betul tak? Ingat tak benda ni, formula ni? Betul. Okey. Okey. Sekejap. Okey, so W tu weight. Okey, berat. M tu apa? M tu mass, jisim. Okey, G tu kamu nak panggil dia daya tarikan graviti pun boleh. Okey, ataupun kamu nak panggil dia pecutan graviti pun boleh juga. Tak kisah. Sebab nilai pecutan graviti dengan nilai daya tarikan graviti sama je. Kalau macam bumi kan, daya tarikan graviti dia 9.81. Pecutan dia pun 9.81 juga. So nak sebut dua-dua ni pun boleh. Daya tarikan graviti pun boleh, pecutan graviti pun boleh, ataupun nak senang sebut je lah graviti. Okay, graviti. Okay. So kat sini nak kata apa sebenarnya? Okay, kamu tengok ni. Apa hubungan antara graviti dengan berat? Hubungannya apa? Berkadar langsung ke berkadar songkang? Ada terus. Berkadar terus kan, berkadar langsung. Maksudnya apa? Kalau graviti tu tinggi, berat dia pun tinggi. So tadi kita tengok tadi dalam jadual ni, graviti mana yang tinggi? Okey. Pecutan graviti mana yang tinggi? Mustawi kan, 25.94. Okey, cuba tengok Mustawi.
Kalau mustawi percutan graviti dia tinggi, berat budak tu pun akan jadi tinggi juga. Okey. Kat mana mustawi Ada tak kat sini? Tengok mustawi. Berat budak yang sama tau, contohnya Ali kan. Ali ni berada di mustawi. Berat dia akan jadi 2640 Newton. Sebab dia punya percutan graviti dia tinggi, so berat dia pun tinggi. Okey, paling rendah percutan graviti kat mana? Graviti paling rendah di mana? Paling rendah di bulan Kat sini tunjuk, okey. Dalam jadual ada tak tunjuk bulan? Berapa percutan graviti? Tak ada Okey, kamu tambahlah sikit. Okey, bulan percutan graviti dia rendah Bulan percutan graviti dia rendah. 9, bukan 9, 1. Percutan graviti dia adalah Okey, percutan graviti adalah 1.6 1.625. 1.625 meter saat negatif 2. Percutan graviti di bulan. Ataupun daya tarikan graviti di bulan. Macam itulah 1.625. So rendah. Bila rendah, berat dia pun apa? Rendah. Dah. Rendah. Okey, bila percutan graviti dia rendah, berat dia pun rendah. So tengok berat dia 170 Newton. Ali juga yang berada di bulan ni. Ali tu tak berubah yang berubah apa? Dia punya berat. Sebab tu lah kalau Ali kalau pergi kat bulan dia akan terapung betul tak? Sebab berat dia macam ringan sangat kan. Sebab daya tarikan graviti dia lemah kan. Sebab tu dia tak dapat nak berpijak di bulan tu. Dia terapung-rapung melayang macam tu. Boleh ke? Faham ke? Ustazah. Faham? Okey, kalau sebab tu lah kan orang yang pergi bulan ke yang tiba-tiba jadi ringan ni kan, berat dia ringan ni, dia akan mengalami masalah tulang dia tau. Tulang dia akan rapuh. Kalau kamu baca kat sini kan, mana ni gambar-gambar ni planet. Okey, sekejap kalau kamu perasan kat sini, dalam ni dia kata apa kesan graviti terhadap tumbesaran manusia. Kamu tengok kat sini, dia akan menyebabkan ni kerapuhan tulang. Okey, contohnya kan macam Ali kat bumi, dia normal lah kan. Dia memang daya tarikan graviti bumi dekat dia berapa? 9.81 kan. Untuk 1 kg lah. Kalau 50 kg, besarlah daya tarikan graviti dia kan. So dia boleh berpijak kat bumi. So tulang dia boleh support badan dia kan. Tapi kalau dia pergi ke bulan, tiba-tiba dia jadi ringan. So tulang tu macam dia macam tak dapat nak support badan dia. Okey. So lama-lama tulang tu boleh jadi rapuh. Sebab tulang tu fungsinya nak support badan manusia. Tapi kalau manusia tu terlampau ringan, macam apa fungsi tulang tu, betul tak? Tak dapat nak support, dia jadi lama jadi rapuh. Okey. So itulah efek kepada tulang. Okey, tapi kalau dari segi saiz paru-paru dia tak berubah lah, tak ada kaitan lah sebab paru-paru dia bernafas je. Okey. So tak ada kesan lah pada saiz paru-paru dia, sama je. Dia cuma efek dekat tulang je. Okey, lepas tu dari segi perubahan ketumpatan. Okey, tadi kalau Ali kat bumi, contohnya Ali di bumi 50 kg kan. So di bulan pun 50 kg juga. Jadi kalau jisim dia tak berubah, ketumpatan dia berubah ke? Apa formula nak kira ketumpatan? Jisim bahagi isi padu kan. Kalau jisim dia tak berubah, ketumpatan dia pun tak berubah juga. Okey? Ketumpatan dia tak berubah juga. Yang berubah tu hanya dia punya berat dia sahaja. Okey, ketumpatan dia tak berubah. Okey, lepas tu dari segi sistem peredaran dan tekanan darah, kalaulah daya tarikan graviti tu terlampau rendah, mikro tu maksudnya rendah. Okey, daya tarikan graviti dia rendah.
Apa jadi dia punya jumlah darah yang dipam keluar dari jantung tu menurun, okey, peredaran darah dia perlahan dan tekanan darah dia lebih rendah daripada bumi. Itulah efek kesan graviti terhadap tumbuh manusia. Tapi kenapa kita nak belajar pecutan graviti ni? Di setiap planet lain-lain kan. Bumi 9.81, bulan lain pula. Okey, apa fungsi dia supaya kita boleh tahu apa? Graviti ni kita boleh guna sebagai lastik. Contohnya kan macam kapal angkasa kan. dia nak berlepas, nak pergi ke angkasa, dia boleh gunakan gravity planet. Gravity planet untuk menolaknya, okey. Tahu kan macam main lastik? Pernah ke korang main lastik, getah lastik? Nah, Kan nak getah lastik kan, korang main lastik getah tu. So konsep dia samalah macam kapal angkasa ni, dia macam main lastik juga. Dia macam gravity tu dia boleh tolak kapal angkasa tu ke atas. Adalah cara dia tapi kita tak belajarlah detail benda ni. Kamu tahu je lah Kalau nak belajar detail bolehlah ambil bidang aero angkasa. Okay, aero angkasa. Aerospace. So kamu akan belajar detail lah benda ni. Hal-hal ni lah. Hal-hal kapal angkasa semua ni. Okey. Lagi satu, kenapa nak belajar pecutan graviti apa semua ni? Sebab kita boleh belajar yang macam mana satelit tu dia beredar kan. Satelit tu dia macam kat satelit dia bukan stay statik je kat atas tu. Dia akan pusing bumi, okay? Dia pusing bumi pun dia macam ada orbit. So dia adalah cara dia. Ni kita akan belajar lah lepas ni. Lepas tu apa lagi? Korang boleh baca lah ni kot. Dia apa boleh eksplorasi kan permukaan planet. Lagi apa lagi? Bila ada satelit kita boleh terima macam-macam maklumat, okay? Ramalan cuaca dan boleh buat macam-macam penyelidikan perubatan. Okay, dah less than 1 minit So lepas ni kan cikgu masuk link baru, kita akan belajar pula tentang satelit. Boleh? boleh Boleh. saja. Mengantuk ke apa?